Bertemu kembali rentasan berita edisi 1132, saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama malam ini. Jangan jadi kuali yang mengata belang hitam. Benarkah wujudnya menteri bodoh? Industri penanaman jagung 15 tahun baru dikatakan stabil. UMNO, pejuang Melayu Islam, bolehkah dipercayai? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Seputih Teresa Kok membidas kenyataan Ketua Penerangan UMNO Selangor, Hisham Jalil, yang menyifatkan ramai menteri yang bodoh di era Pakatan Harapan. Antara yang diejeknya bodoh ialah Teresa yang juga bekas Menteri Industri Utama kerana menggalakkan rakyat minum sesudu minyak sawit merah sehari untuk kebaikan kesihatan. Mengapa pemimpin UMNO hina khasiat minyak sawit merah dengan menyifatkan usaha mempromosikannya sebagai tindakan bodoh? Soalnya, Teresa terkejut dengan kenyataan Hisham yang katanya bukan sahaja tidak berasaskan fakta dan sains tetapi juga menentang dasar kerajaan berhubung hasil kelapa sawit yang menjadi kebanggaan Malaysia. Saya tidak tahu sama ada beliau belajar sains daripada media sosial atau beliau tidak yakin dengan kerajaan, sama ada yang ditadbir oleh Pakatan Harapan atau Barisan Nasional untuk mempertahankan komoditi negara. Minyak sawit merah sangat berkhasiat dan baik untuk kesihatan. Ia bukan minyak masak kelapa sawit biasa yang telah melalui proses penapisan. Masih ramai yang jahil dan keliru tentang hal ini, kata Teresa. Menurut beliau, khasiat minyak sawit merah telah terbukti kebaikannya dan disokong oleh pakar sains serta pengkaji minyak sawit di Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Beliau berkata Hisham sepatutnya membuat homework tentang produk kebanggaan negara termasuk minyak sawit merah dan bukannya menjatuhkan imej produk Malaysia yang penting. Saya juga berharap ejekan Hisham terhadap cadangan minum sesudu minyak sawit merah tidak akan dijadikan bahan kempen anti kelapa sawit oleh pihak-pihak antarabangsa yang bertujuan menjejaskan hasil keluaran serta ekspor negara kita ini. Memang mudah untuk menuduh orang lain bodoh tetapi kesannya boleh kena batang hidung sendiri. Saya berharap pemimpin politik sama ada PH atau PN atau BN serta seluruh rakyat Malaysia terus menjayakan kempen Sayangi Sawitku tanpa mengira siapa yang menjadi kerajaan, tegas Teresa. Terdahulu Ishal menyenaraikan 18 kebodohan Menteri Pakatan Harapan bagi menjawab dakwaan Ahli Parlimen Damansara Tony Phua bahawa negara ini tidak mempunyai menteri bijak. Selain Teresa, Hisham juga mengejek bantuan RM30 yang diumumkan bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng, pengendalan kereta terbang oleh bekas Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof dan kejayaan besar bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik iaitu mengubah penggunaan kasut sekolah berwarna putih kepada hitam. Untuk makluman Hisham dan individu seumpamanya, kempen minum minyak sawit merah telah dimulakan oleh MPOB pada tahun 2015 iaitu ketika era Barisan Nasional. Tetapi disebabkan Menteri Barisan Nasional yang kurang cerdik ketika itu, kelebihan kelapa sawit merah tidak diketengahkan. Wang RM30 merupakan inisiatif untuk menggalakkan rakyat menggunakan e-wallet atau dompet digital yang berfungsi seperti dompet fizikal kita, iaitu menyimpan wang, kad debit, kad kredit dan juga maklumat akaun bank kita dalam satu aplikasi. Kini e-wallet digunakan secara meluas oleh banyak sektor perniagaan, termasuk yang bergiat dalam kerja-kerja penyelenggaraan selain pengangkutan dan jual beli barangan. Oleh itu persoalannya di sini, adakah itu satu kebodohan? Jangan lupa Muhammad Rizwan yang diejek Hisham antara Menteri Pakatan Harapan yang bodoh itu kini dilantik oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, naib Presiden UMNO sebagai pengerusi bebas bukan eksekutif Boston Holdings Berhad pada tahun 2022. Jom channel tidak nampak apa isu yang dikatakan bodoh dengan kasut hitam yang disarankan oleh Mazli. Hisham Jalil ialah bekas pegawai Datuk Seri Najib Razak ketika menyandang jawatan Perdana Menteri Malaysia. Yang Jom channel nampak Mazli menyusahkan isteri Najib, Datuk Seri Rosmah Mansor setelah membongkar kes rasuah projek hybrid solar untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak yang bernilai 1.25 bilion ringgit. Kini Rosmah sedang menunggu keputusan Mahkamah Tinggi pada 7 Julai ini sama ada untuk membebaskan atau mensabitkannya dalam kes tersebut.
Sebenarnya Pakatan Harapan harus merasa lega kerana menteri dan timbalan menteri bodoh yang Tony Phua tidak namakan itu sudah menjadi katak politik yang menyeberang sejak terjadinya langkah Sheraton Februari 2020. Ahli Parlimen Damansara Tony Phua berkata ramai menteri yang bodoh termasuk di era Pakatan Harapan. Katanya situasi ini berlaku kerana orang yang bijak cenderung mengelak daripada menyertai politik. Seterusnya Tony Phua menyeru supaya lebih ramai orang yang bijak menyertai politik kerana beliau yakin dengan cara itu Malaysia menjadi negara terbaik di dunia. Di mana salahnya kenyataan Tony Phua itu sehinggakan Ketua Penerangan UMNO Selangor Isham Jalil sentap lalu membuat senarai 18 kebodohan Menteri Pakatan Harapan. Mungkin kerana Tony Phua berkata oleh kerana mereka yang tidak bijak itu terbabit dalam politik, maka Perdana Menteri yang terpilih juga adalah bodoh. Baiklah, mari kita imbas kembali ke belakang dan merungkai mesti benarkah ada menteri yang bodoh. Mula-mula jom kita rentas kes dakwaan penyelewengan terhadap bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak. Beliau dihukum penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit oleh Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali atas 3 pertuduhan pecah amanah, 3 pengubahan wang haram dan 1 penyalahgunaan kedudukan pada 28 Julai 2020 berhubung 42 juta ringgit dana milik SRC International. Apa yang mungkin menyakitkan telinga penyokong UMNO itu ialah kenyataan Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang mengetuai panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan bahawa kes Najib itu sebagai national embarrassment atau memalukan negara. Panel 3 Hakim tersebut telah menolak rayuan beliau dan mengekalkan sabitan tersebut pada 8 Disember tahun lalu. Dalam perhujahan, pasukan pembelaan memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa Najib merupakan mangsa penipuan oleh ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo, pengurusan kanan sebuah syarikat dan penyangak daripada kalangan pegawai bank. Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah yang mengetuai pasukan pembelaan mengakui bahawa kes anak guamnya itu menjadi cukup rumit semata-mata disebabkan personaliti yang terlibat adalah Najib sendiri. Demikian lapor bernama. Perlu saya katakan di sini bahawa sebenarnya dalam pembelaan kami ia telah menjadi sukar bagi kami mengemukakan pembelaan yang terbaik. Ya, kerana pembelaan kami yakni pembelaan yang menyatakan kebenarannya bahawa Datuk Seri Najib sendiri adalah mangsa penipuan dan beberapa representasi salah oleh orang seperti Jolo dan Nik Faisal Arif Kamil dan beberapa penyangak dalam kalangan pegawai bank seperti Joanna Yu dan lain-lain pengurusan kanan SRC. Katanya dalam jawapan terhadap hujah yang dikemukakan pihak pendakwaan. Nik Faisal ialah bekas Ketua Pegawai Eksekutif SRC International. Sementara Johanna Yung Jing Ping pula bekas pengurus perhubungan M-Bank. Bekas Perdana Menteri itu juga gagal dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan untuk mengembalikan semula saman sivil terhadap M-Bank Islamic Berhad dan 2 lagi berhubung dakwaan salah urus akaun banknya. Panel 3 Hakim terdiri daripada Hakim Datuk Yaakob Muhammad Sam, Datuk Hadaliyah Said Ismail dan Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim sebelah suara menolak rayuan Najib dan memerintahkan beliau membayar kos RM40,000 kepada M-Bank Islamic serta AMMB Holdings Berhad dan kos RM35,000 kepada Joanna Yu Ping yang juga responden dalam rayuan itu. Jika kita bersetuju dengan hujah pembelaan seperti para penyokong UMNO bahawa Najib ditipu, maka benarlah dakwaan Tony Phua bahawa kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang bodoh. Pemimpin yang bijak takkan boleh ditipu. Bukan sedikit, 42 juta ringgit. Walau betapa liciknya si penipu itu. Menurut ahli falsafah Jerman, Nanze Friedrich Wilhelm, there's no defense against stupidity, iaitu tiada pembelaan terhadap kebodohan. Maknanya, kebodohan itu tidak boleh dipertahankan kerana tindakan orang bodoh itu tidak munasabah dan mereka menyebabkan masalah kepada orang lain lalu dengan itu merendahkan kesejahteraan keseluruhan masyarakat. Satu-satunya cara masyarakat boleh mengelak daripada dihimpit oleh beban orang bodoh ialah jika mereka yang tidak bodoh bekerja lebih keras untuk mengimbangi kerugian yang dilakukan oleh orang bodoh. Tidak ada manusia yang maksum dan sempurna selain Nabi dan Rasul. Justru kebijaksanaan menteri mahupun pegawai khasnya bukan bergantung kepada kelayakan akademik semata-mata, tetapi terselah dalam tutur bicaranya, sikapnya, amalannya dan hasil kerjanya yang dinikmati oleh masyarakat dalam sesebuah negara. Dalam bahasa mudah, masyarakat harus menolak pemimpin yang bodoh.
Projek usaha sama tanaman jagung bijirin di Gemas Negeri Sembilan dan Kuala Langat Selatan dijangka mampu mengurangkan kebergantungan bekalan impor itu sehingga 2 hingga 3%. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Shah Ali berkata projek tanaman itu adalah usaha sama Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS dan Menteri Besar Negeri Sembilan Perbadanan MBINS menerusi program inisiatif sekuriti makanan yang membabitkan peruntukan RM3 juta. Projek ini sebagai tanda komitmen untuk menyelesaikan isu kenaikan harga makanan ayam sekaligus mengurangkan kebergantungan jagung bijirin import. Projek di atas tanah seluas 283.2 hektar bersamaan 700 ekar itu akan bermula sebaik kerja pembersihan selesai yang dijangka pada suku ketiga tahun ini. Katanya lapor bernama. Dia berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU kerjasama rentas negeri di antara PKPS dan MBINS bagi tanaman jagung bijirin menerusi program inisiatif sekuriti makanan di Wisma PKPS pada petang 18 Mei di Shah Alam. Turut hadir Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun. MOU itu ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKPS Dr. Muhammad Khairi Muhammad Razi dan Pegawai Keuangan Negeri merangkap Pengarah Urusan MBINS Datuk Muhammad Khidir Majid. Menurut Muhammad Khairi, usaha sama itu sebahagian iltizam untuk menstabilkan harga makanan ayam khususnya di kawasan Lembah Kelang. Apabila siap kelak, projek ini mampu menghasilkan sebanyak kira-kira 5,490 tan jagung bijirin setiap tahun untuk dipasarkan kepada pemain industri ternakan tempatan dengan harga pasaran semasa iaitu RM1,950 per tan. Usaha sama ini berupaya menjana pendapatan sebanyak 10.7 juta ringgit setahun. MOU ini akan diperluaskan lagi menerusi dokumen perjanjian yang lebih terperinci bagi meneroka potensi khusus membabitkan tanaman makanan ternakan lain, katanya. Terdahulu, Berita Harian melaporkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI menjangkakan tempoh 15 tahun diperlukan untuk menstabilkan industri penanaman jagung bijirin untuk dijadikan makanan ternakan alternatif kepada dedak dalam usaha mengawal kenaikan harga ayam dan telur ayam di negara ini. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan MAFI, Datuk Badrul Hisham Muhammad berkata, makanan untuk ayam merangkumi 70% daripada keperluan modal keseluruhan yang lazimnya dilaburkan ke dalam industri penghasilan makanan industri penternakan. Dalam kos kasar peternakan ayam, kira-kira 70% atau RM1.70 adalah peruntukan untuk makanannya. Kos lain amat kurang. Jadi sebab itu kita perlu lihat dulu apa kaedah yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan isu membabitkan 70% itu. Oleh itu, industri ini sedang kita bina. Soal tempoh sebenarnya bergantung kepada kebersediaan petani. Berapa banyak pengeluaran kita dan kualiti produk yang kita hasilkan kerana cabaran di situ banyak. Kita bukan sahaja menghasilkan input tetapi kita hendak memastikan kualiti input itu memenuhi kehendak pasaran serta industri, katanya kepada pemberita di Lembah Cuping Perlis 11 Mei lalu. Beliau berkata Malaysia mengimport 4.01 juta tan makanan ternakan pada tahun 2020 yang bernilai RM6.15 bilion dengan separuh daripadanya membabitkan 2 juta tan jagung bijirin yang bernilai RM1.73 bilion. Projek ini melibatkan agensi seperti Institusi Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, Jabatan Pertanian JPV dan lain-lain. Disebabkan itu juga jangkaan tempoh 15 tahun itu adalah bagi memastikan kestabilan industri penanaman jagung bijirin. Tempoh 1 atau 2 tahun sememangnya tidak cukup dalam pelaksanaan rancangan ini kerana kita perlu melihat dari sudut rantaian nilai itu, katanya. Apa? 15 tahun. Mungkin pihak berkenaan perlu mencari alternatif lain untuk dijadikan makanan ternakan. Selain jagung yang dikatakan tidak begitu lestari kerana banyak menyerap nitrogen daripada tanah. Semoga tuan-tuan, para ahli sains, penjawat awam, ahli politik dan peladang diberi rahmat, kekuatan dan barakah untuk sentiasa istiqamah mencipta pembaharuan dalam penanaman makanan baik untuk manusia maupun untuk ternakan. Amin. Bekas pengarah Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB Harry Lee Wee Kun berkata bahawa wang yang dihantar syarikatnya setiap bulan dalam dolar Singapura kepada bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dari tahun 2014 hingga 2018 bukan bermotifkan rasuah, sebaliknya untuk dana politik. Kata saksi pendakwaan ke-15 itu, UMNO adalah sebahagian daripada komponen parti dalam Barisan Nasional yang menerajui kerajaan pada waktu berkenaan. Harry Lee yang juga saksi pendakwaan ke-15 berkata bayaran
kepada Ahmad Zahid bermula akhir tahun 2014 dengan $200,000 Singapura sebulan, kemudian meningkat kepada $520,000 Singapura sebulan pada tahun 2017. Sebelum ini apabila ditanya dalam soalan tambahan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozela Raja Toran mengenai berapa kali beliau menghantar wang tunai dari tahun 2014 hingga 2018, Harry Lee menjawab proses itu 70% dilakukan oleh saya 40 kali dalam tempoh 4 tahun. Selain itu, beliau berkata UKSB menaja Ahmad Zahid melancong ke luar negara sambutan ulang tahun isterinya dan Hari Raya. Wow, melancong sambut ulang tahun isteri dan Hari Raya pun guna dana politik ke? Ahmad Zahid menghadapi 40 pertuduhan, iaitu 33 pertuduhan menerima suapan berjumlah $13.56 juta Singapura daripada UKSB untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri bagi melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan pusat sehenti OSC di China dan sistem visa luar negara VLN. Ia juga bagi mengekalkan kontrak perjanjian untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat sama oleh kementerian terbabit. Bagi 7 lagi pertuduhan, Ahmad Zahid didakwa sebagai menteri sama mendapatkan untuk dirinya wang tunai berjumlah $1.15 juta Singapura, 3 juta ringgit, 15,000 euro dan 15,000 dolar Amerika tanpa balasan daripada UKSB yang mempunyai kaitan dengan kerja rasmi beliau. Bekas Timbalan Perdana Menteri itu didakwa melakukan semua kesalahan itu di Seri Satria, Presiden 16 Putrajaya dan Country Heights Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Selain itu, Ahmad Zahid juga berdepan dengan 47 pertuduhan, iaitu 12 daripadanya berkaitan pecah amanah, 8 tuduhan rasuah dan 27 tuduhan pengubahan wang haram, puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Bagi 12 pertuduhan pecah amanah, Ahmad Zahid didakwa menggunakan dana tersebut untuk membuat 6 pembayaran bagi kad kredit persendirian, polisi insurans serta lesen kenderaan persendirian, kiriman wang kepada sebuah firma guaman dan sumbangan kepada Persatuan Bola Sepak Polis di Raja Malaysia PDRM. Kesalahan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan itu didakwa dilakukan antara 13 Januari 2014 dan 11 Januari 2016. Menurut laporan utusan online bagi 8 pertuduhan rasuah, Ahmad Zahid dituduh menerima suapan daripada 3 syarikat iaitu Mastoro Kenny IT Consultants and Services, Datasonic Group Berhad dan Profound Radiance Berhad. Suapan itu sebagai dorongan kepadanya atas kapasiti selaku Menteri Dalam Negeri ketika itu untuk membantu syarikat terbabit mendapatkan projek MyEG, membekalkan chip pasport serta menjadikan perkhidmatan pusat sehenti di Pakistan dan juga Nepal. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 16A Akta SPRM 2009. Ahmad Zahid juga berdepan 27 pertuduhan pengubahan wang haram dengan melibatkan diri dalam transaksi secara langsung membabitkan pendapatan daripada aktiviti haram antara 2016 dan 2018. Bagi kes ini, beliau didakwa mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Jumlah keseluruhan pertuduhan yang dihadapi Ahmad Zahid 87 pertuduhan. Pertuduhan terhadap Presiden UMNO ini buat rakyat tertanya-tanya, benarkah UMNO pejuang Melayu Islam? Ini kerana pemimpin UMNO dilihat memperkaya diri sendiri walaupun orang Melayu kekal miskin dan bergantung kepada bantuan mereka. Pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad berkata UMNO bergabung dengan PAS menjaja naratif Melayu Islam. Bagaimanapun, setelah mereka merampas kuasa, rakyat terus lemah sedangkan pemimpin-pemimpin Melayu hidup senang lenang. Itu buat kali pertama di dalam sejarah satu kerajaan yang baru yang naik, Parti Melayu dan Parti Islam, UMNO dan PAS, dua-dua menjadi sebagai pembangkang, ya. Dan semasa 60 tahun di bawah Parti Melayu yang memerintah sebagai parti utama dalam kerajaan, keadaan orang Melayu sentiasa dijadikan isu, ya, betapa lemahnya orang Melayu, betapa ketinggalannya orang Melayu dan sebagainya. Dan apa yang kita lihat ialah akhirnya selepas 60 tahun itu keadaan orang Melayu tetap sama. Mereka masih lagi majoritinya masih lagi ketinggalan, masih lagi bergantung kepada bantuan daripada kerajaan. Tetapi pemimpin-pemimpin yang pejuang-pejuang Melayu ni
semua jadi kaya-kaya. Ya. Beliau berkata demikian dalam program Bicara YB Khalid Samad untuk siri 150 yang bertajuk Kesatuan Melayu Islam Retorik Kosong pada malam kemarin. Khalid mengambil contoh apabila orang Melayu di Kampung Sungai Baru, Kuala Lumpur dihalau oleh pemaju mengikut Seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960 APT 1960. Mereka membisu kita menyokong penyatuan Melayu Islam, namun di sebalik itu masihkah Melayu percaya kepada retorik bahawa UMNO PAS dan Kini Bersatu adalah pejuang Melayu Islam yang tulen rakyat memerhati? Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.